Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton. Nama saya Aimi binti Mahasan dan pada hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang ideologi relativisme. Ideologi relativisme adalah satu istilah yang menggambarkan sesuatu perkara sebagai benda yang tidak tetap dan mutlak. Ia berubah mengikut suasana persekitaran, ibarat air yang dituangkan ke dalam bekas-bekas yang berbentuk berlainan. Relativisme juga mempunyai doktrin bahawa ilmu pengetahuan, kebenaran dan nilai moral ditentukan secara berkait dengan budaya, masyarakat dan konteks pensejarahan. Tiga-tiga perkara yang dinyatakan ini adalah bergantung ataupun berhubung dengan budaya masyarakat serta konteks pensejarahan. Dirinya adalah bahawa penilaian adalah relatif dan berbeza menurut situasi, peristiwa dan individu. Ia tidak tetap bagi satu sekumpulan. Setiap individu akan mempunyai pandangan yang berbeza. Bukan perkara yang sama untuk bagi setiap orang. Ia juga menyatakan bahawa kebenaran dinilai sebagai relatif, tidak mutlak dan berbeza antara budaya, individu dan situasi yang berbeza. Ini perkara yang berlainan daripada poin yang sebelum ini. Ini perkara sebelumnya ialah mengenai penilaian. Ini kebenaran, the truth. Kebenaran bagi setiap orang akan berbeza kerana mereka dididik dan mempunyai pengalaman yang berbeza. Perkataan relatif juga merupakan sesuatu antonim kepada perkataan mutlak atau dalam bahasa Inggeris absolute. Jadi kedua-duanya amat bercanggah antara satu sama lain. Ciri-ciri relativisme ialah pertama, menafikan universalism. Tidak wujud satu persetujuan yang mutlak antara kebenaran, kebaikan dan lain-lain. Seperti saya berkata sebelum ni, setiap individu dalam satu komuniti akan mempunyai pandangan yang berlainan dan tidak semestinya akan bersetuju antara satu sama lain. Kedua, menafikan absolutisme. Tidak wujud nilai-nilai yang bersifat tepat dan tidak berubah seperti nilai kebenaran, kebaikan, keburukan dan lain-lain. Menafikan objektivisme merupakan ciri ketiga, iaitu nilai kognitif, etika dan estetik tidak bebas dari pengaruh minda. Maksudnya cara pemikiran, cara kelakuan serta cara memandang estetik seseorang akan berlain depending on the individual, the mind independent sebenarnya. Nilai ini tidak mampu bebas tanpa bergantung kepada pemikiran manusia. Menafikan monisme merupakan ciri keempat, iaitu tiada bidang yang menyediakan hanya satu pandangan penilaian dan norma yang tepat. Relativisme mungkin menerima nilai yang tempatan, local monism, tetapi bukan nilai yang sejagat, universal monism. Ini maksudnya dalam bidang pendidikan, tidak akan hanya ada satu pandangan untuk mengajar murid-murid dan menilai sesuatu perkara sebagai benda yang salah atau tidak. Norma pun mungkin tidak akan sama dalam setiap bidang. Local monisme ini adalah perkara yang di mana orang-orang akan satu komuniti yang lokal akan bersetuju, mungkin akan ada, namun tiada akan ada universal monism di mana satu dunia akan mempunyai penilaian persetujuan yang sejagat. Itu sahaja daripada saya. Pembentang seterusnya akan menerangkan tentang jenis-jenis relativisme.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdini binti Hamdan. Nombor pelajar 2020831044. Hari ini saya akan membentangkan relativisme epistemologi dan relativisme kebudayaan. Apakah itu relativisme epistemologi? Relativisme epistemologi ini disebut juga sebagai relativisme kognitif, iaitu tidak ada kebenaran yang mutlak dan universal dalam pengetahuan manusia. Setiap kebenaran berangkat dari ukuran-ukuran subjektif manusia kerana benar atau tidak benar ini hanya boleh ditentukan oleh manusia itu sendiri. Tidak ada kebenaran yang datang dari sang adi manusia sebagaimana ditawarkan oleh ajaran politisme atau monetisme, kerana pada akhirnya ajaran-ajaran itu harus diturunkan dan diterjemahkan kembali melalui kognisi manusia. Yang seterusnya, apakah pengaruh relativisme epistemologi kepada orang ramai? Relativisme epistemologi ini membantu seseorang untuk mengetahui perkara yang ada dalam sesuatu bidang tersebut, termasuklah perkara yang tidak berkaitan dengan sesuatu bidang tersebut. Relativisme epistemologi ini juga membantu memahami cara dan arah manusia berfikir. Dan seterusnya juga ialah mempengaruhi peradaban manusia, mendorong manusia untuk berfikir dan menciptakan sesuatu baru dan sebagai modal dasar dan alat yang strategik dalam merekayasa pengembangan alam. Yang seterusnya ialah epistemologi Islam dalam hubungan dengan konsep kebenaran. Dunia moden pada hari ini mengunjung tinggi konsep relativisme dalam memahami kebenaran. Pada zaman Yunani kuno, kelompok ini dikenali sebagai kaum sofis. Menurut Wan Muhammad Noor 2005, golongan ini dibahagikan kepada 3 kategori. Yang pertama, Al-Indiyah, iaitu relativisme. Al-Adriyah, saya tidak tahu. Dan yang terakhir, Al-Inadiyah, iaitu degil. Kepentingan mengiktiraf relativisme kebudayaan ini, memahami relativisme kebudayaan membolehkan seseorang melepaskan ikatan budaya yang tidak sedarkan diri mereka yang membazir persepsi dan reaksi mereka terhadap dunia. Kepentingannya juga ialah membantu seseorang memahami budaya yang berbeza. Yang seterusnya, contoh relativisme kebudayaan. Konsep relativisme kebudayaan merangkumi pelbagai bidang interaksi, kepercayaan, nilai dan praktik manusia. Sebagai contoh, ia menjelaskan mengapa apa yang membentuk sarapan berbeza dari satu tempat ke sesuatu tempat. Iaitu di kebanyakan rumah di Afrika, ia tidak pernah sarapan pagi tanpa secawan teh, kopi atau bubur. Sedangkan di Amerika Syarikat, sarapan tipikal terdiri daripada bijirin, susu dan sandwich yang dimakan dengan telur dan bacon. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zafir Emil bin Muhammad Sobri dan kini saya akan membicarakan tentang relativisme estetik dan juga relativisme moral. Maksud relativisme estetik ialah pandangan atau penilaian seseorang individu terhadap erti kecantikan universal atau universal beauty yang lebih mengikuti keperluan sesuatu masyarakat. Untuk memudahkan anda lebih memahami, relativisme estetik ini adalah suatu konsep kecantikan di mana setiap individu mempunyai pandangan mereka tersendiri terhadap kecantikan atau perkara yang dikira sebagai cantik. Maka muncullah perkataan estetik. Pada zaman dahulu, berbadan besar dan berat dianggap sebagai tahap kecantikan tertinggi kerana ia menunjukkan bahawa mereka mempunyai keperluan asas yang secukupnya seperti makanan dan minuman yang membolehkan mereka untuk kelihatan tersebut. Perkara ini menunjukkan bahawa masyarakat zaman dulu lebih mementingkan keperluan asas daripada rupa bentuk badan. Maka berbadan besar pada zaman dahulu dikira sebagai tercantik. Tetapi pada zaman sekarang, berbadan kurus dan cegas ataupun fit dianggap sebagai tahap kecantikan yang optimum. Karya lukisan juga mempunyai kecantikan itu sendiri, seperti lukisan Mona Lisa, kerana sejarah yang terdapat dengan lukisan tersebut, seperti pelukisnya, bagaimana lukisan itu dihasilkan dan maksud lukisan itu membawa. Saya akan menunjukkan 2 gambar yang menunjukkan perbezaan tahap kecantikan pada zaman dahulu dengan tahap kecantikan pada zaman sekarang. Gambar pertama iaitu Persian Princess Kaja yang dianggap sebagai simbol kecantikan pada zaman dahulu, dan juga Catriona Gray yang dianggap sebagai wanita tercantik dalam
pertandingan Miss Universe. Kini saya akan membincangkan mengenai relativism moral ataupun etika. Relativism moral ataupun etika ini adalah pandangan bahawa tidak ada prinsip moral yang benar secara universal, di mana kebenaran semua prinsip moral adalah bersifat relatif terhadap budaya atau pilihan seseorang individu. Untuk memudahkan anda memahami, relativism moral ataupun etika ini adalah prinsip baik dan jahat yang tidak mutlak. Sebaliknya, konsep kebenaran adalah mengikut situasi, budaya dan perasaan yang biasanya membolehkan perkara yang jahat dan buruk untuk menjadi perkara yang baik, betul dan boleh dilakukan. Kini saya akan memberikan satu contoh relativism moral ataupun etika yang kini menjadi topik hangat di dunia, iaitu legalized abortion ataupun penguburan secara sah. Legalized abortion ini mempunyai dua pihak, iaitu pihak pro hidup yang menentang pengguguran bayi kerana mereka menganggapkan itu sebagai tindakan membunuh bayi dan melanggar semua prinsip-prinsip moral. Manakala satu lagi pihak, iaitu pihak pro pilihan atau pro-choice yang menegaskan hak wanita untuk memilih untuk menggugurkan bayi tersebut. Terima kasih kerana mendengar perbincangan saya. Saya akan memberikan peluang kepada rakan saya seterusnya untuk membicarakan perbincangan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Fatin Nur Afika binti Nazri, nombor pelajar 2020473508. Relativisme telah memberi kesan dan implikasi kepada beberapa aspek. Antaranya ialah agama, etika dan moral, budaya, sosial, undang-undang, politik, sains, sejarah dan juga falsafah. Bagi aspek agama, relativisme telah merosakkan akidah dan pegangan umat serta mencemari kesucian agama, terutamanya bagi agama Islam. Hal ini kerana perbuatan yang dibenarkan dan diterima oleh relativisme seperti perkahwinan sejenis dan kebenaran dalam menggugurkan kandungan sangat bertentangan dan ditegah dalam agama Islam. Ia kerana perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum hakam dan pegangan agama Islam. Seterusnya, bagi etika dan moral pula, relativisme jelas mempengaruhi etika dan moral diri masyarakat serta menjejaskan nilai-nilai sebenar moral. Ini dapat dijelaskan melalui penerimaan perbuatan yang salah sebagai benar. Contohnya, menggalakkan perbuatan membunuh atau pembunuhan nyawa tidak berdosa melalui pembenaran perbuatan pengguguran kandungan. Nilai moral pula akan semakin merosot kerana setiap pandangan tidak ada hak yang mutlak atau salah. Bagi aspek sosial pula, relativisme akan meruntuhkan sistem hierarki keluarga kerana membenarkan perkahwinan sejenis LGBT dilakukan. Relativisme juga telah menggalakkan masalah sosial, gejala sosial seperti penyalahgunaan dadah dan pergaulan bebas dalam masyarakat semakin berleluasa. Ini akan membawa kepada kehancuran besar sistem sosial terutamanya di negara Islam. Seterusnya, relativisme juga akan mempengaruhi politik kerana menyebabkan politik negara tidak stabil dan telus kerana sesuatu keputusan dan perbuatan begitu mudah dicanggah dan diubah mengikut kehendak peribadi dan nafsu serakah manusia. Politik tidak lagi telus, apatah lagi membawa kebaikan kepada negara melainkan kehancuran dalam pelbagai aspek. Bagi aspek budaya pula, relativisme menyebabkan sesuatu bangsa hilang identiti mereka yang asal kerana ia menggalakkan serta membenarkan normalisasi pelbagai budaya baru seperti hedonisme yang bertentangan dengan tradisi dan norma terdahulu masyarakat. Relativisme budaya juga menggalakkan perpecahan kaum kerana pernyataan dan kepercayaannya terhadap bahawa tiada budaya yang lebih baik dari budaya lain. Dan dari aspek undang-undang pula, relativisme menyebabkan tiada undang-undang yang tepat kerana begitu mudah dirombak. Ia mengakibatkan penolakan kuasa autoriti kerana pandangan relativisme menegakkan yang tiada undang-undang adalah tepat dan benar, melainkan semuanya bergantung kepada pandangan dan pemikiran peribadi seseorang individu.
Ini jelas mencemarkan undang-undang negara seperti Malaysia yang mengangkat tinggi perlembagaan negara kita. Seterusnya, saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurul Ain Syafiqah binti Abdul Muhaimin dan nombor kad pelajar saya ialah 2020875408. Hari ini saya ingin menyampaikan kesan atau implikasi relativisme kepada sejarah, sains dan falsafah. Yang pertama, kesan atau implikasi relativisme kepada sejarah ialah masyarakat tidak dapat membezakan masa kini dan masa lalu. Hal ini kerana pada masa lalu tidak berlaku relativisme secara ketara kerana masyarakat berpendapat bahawa semuanya sama tanpa mengira budaya, agama dan sosiologi. Namun, pada masa kini, segelintir masyarakat memegang prinsip relativisme dan akibatnya berlaku pertelingkahan-pertelingkahan kecil yang mungkin menjadi besar pada masa hadapan. Kesan atau implikasi yang seterusnya dari segi sains. Hal ini dapat dilihat bahawa kita haruslah sentiasa bersedia tentang perkara-perkara yang berlaku kelak. Seperti yang semua tahu, sains amatlah berguna bagi kehidupan harian kita. Terdapat beberapa perkara berkaitan sains yang bercanggah dari segi budaya, agama atau sosiologi masyarakat. Hal ini menyebabkan berlakunya kekeliruan terhadap masyarakat dan akhirnya berlaku relativisme. Kesan atau implikasi yang terakhir yang saya sampaikan ialah dari segi falsafah. Lebih ramai berpendapat bahawa relativisme ini berlebihan dan ini boleh menjejaskan falsafah negara. Hal ini dapat dilihat apabila masyarakat lebih berani untuk menyuarakan pendapat mereka. Relativisme ialah aliran falsafah yang menegaskan bahawa semua pandangan adalah sama yang telah berlaku, maka semua kebenaran adalah relatif terhadap setiap individu. Dapat disimpulkan bahawa relativisme merupakan suatu fahaman yang mempunyai positif dan negatif, iaitu dapat mengenal pasti perbezaan dalam setiap masyarakat. Biarpun negara kita mempunyai perbezaan budaya, agama dan sosiologi, kita haruslah menghormatinya dan tidak memandang remeh terhadap perbezaan tersebut. Hal ini supaya masyarakat dapat hidup dengan aman tanpa sebarang pertelingkahan yang berlaku akibat perbezaan-perbezaan seperti budaya, agama dan sosiologi yang terdapat dalam masyarakat kita. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.